Uh, Ustaz, kita orang ni sebenarnya saya okey je, tak ada masalah pun. Mhm. Kita orang ni dihentam lah maksudnya. And then kita orang nak benda tu secara natural ni, kita orang nak benda tu, kita orang nak tahu apa masalah orang yang terhadap kita orang. Ada yang katanya kita orang ni belagak alim sebab nak tunjukkan, nak sorokkan aib masing-masing. Maksudnya Hmm. diuji lah. Tapi bila saya kan, Ustaz masuk live saya tadi kan, ada live Aziz tadi. Okey, masa tu Ustaz tengah on the way balik rumah lah. Oh, lepas tu dia pun ada bagi kata-kata kat apa semua. And then Okey. sekarang ni saya dah okey lah. Semua Pak Idaman ni, Idaman dia ditorture oleh netizen. And then dia ada masalah dengan anak dia sebab dia tak dapat tengok anak dia membesar depan mata. And then dia Okey. tengok anak dia dah besar, dah pandai cakap, dah pandai bergaul. Mhm. Dia ada masalah torture yang tu, dia ada masalah yang tu, tapi ditambah lagi, serabut lagi dengan masalah netizen ni. Oh, And then faham. sebab tu saya cakap tadi, Ustaz, Hmm. um, diorang cuba nak shipkan satu pasangan, tapi satu pasangan tu tidak dapat di-shipkan. And then Okey. bila benda tu tak menjadi, tiba-tiba nak lontarkan fitnah kepada orang-orang. Maksudnya nak lontarkan fitnah, katanya tak dapat dah di-shipkan. Bila tak dapat di-shipkan, tiba-tiba lontarkan fitnah, kata yang ni nak tunjuk baik, yang ni nak tunjuk baik sebab nak tunjuk apa, nak tutupkan dia punya keburukan, macam gitulah. Betul. Sebab tu tengok macam apa yang Abang Saiful Apek kata baru ni. Kan dia katakan very simple. Siapa yang nak tahu tentang keburukan kami, carilah orang yang membenci kami. Siapa yang nak tahu tentang kebaikan kami, carilah orang yang sayang kami. Sebab pandangan manusia terhadap kita tak pernah sama. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi apa yang kita tahu adalah pandangan Allah kepada kita itu yang paling penting. Dan kita sebagai manusia yang nak berubah kepada kebaikan, jangan pernah terkesan dengan manusia. Bahkan sebab tu saya kata tadi, kalau orang kata kat kita, orang mengumpat kita, kita kena syukur. Sebab kita dah dapat dah saham akhirat. Kita dah sahabat dah besok di akhirat esok. Kita lah manusia paling untung sebab dapat pahala percuma. Gitu. Memang sedih tu tak salah kan? Memang sedih tak salah. Orang kata kat kita, bahkan lebih sedih kalau orang tu dulu pernah setuju dengan kita. Orang tu dulu pernah suka kita, tapi hari ni dia benci kita sebab kita tak ikut apa yang dia nak. Sebab hidup bukan apa yang dia atur. Hidup bukan apa yang dia nak. Hidup apa yang Allah bagi untuk kita. Hmm. Kalau idaman kata sedih sebab anak tak membesar depan kita, kita kena lebih sedih. Sebab ada orang yang Allah uji belum dapat anak. Ada orang yang Allah uji dah dapat anak dah. Dah besar dah. Umur 12, 14, 20. Tiba-tiba mati sebelum mak ayah dia mati. Lagi sedih. Sebab tu dalam hidup kena tengok apa yang lebih teruk ujian orang berbanding kita. Apa yang orang rasa. Sama juga Ustaz. Kita semua lalui benda yang sama sebenarnya. Untuk sukakan orang ni mana pernah suka. 10 tahun kita buat kebaikan, sekali je kita buat silap. Orang maki macam kita tak pernah buat baik. Itu manusia kan. Betul. Itu manusia. Betul. Hai, kesian kawan. Terima kasih. Tapi untuk rasa sedih tu tak salah. Sebab Nabi pun pernah rasa sedih. Dan Rasulullah pun pernah kena sedih. Dan kita tahu bagaimana kisah Rasulullah, Aisyah difitnah. Kan? Nah, jadi semua perkara-perkara ni sebenarnya nak tengok iman kita. Dan waktu ni lah kita nak test iman kita. Kalau iman kita still cool, kita still redha dengan apa yang berlaku, maka cantiklah iman kita. Gitu. Bahkan idaman, Syahidan, aku yang dah ada ramai follower ni kena bagi semangat. Kena tunjuk contoh yang baik. Kena tunjuk perkara-perkara yang baik supaya orang lain terikut dengan kebaikan kita. Bukan sebab kita baik, sebab kita nak belajar jadi baik. Gitu. Manusia ni biasalah kan. Bila dia orang merancang, tiba-tiba tak dapat apa dia orang rancang. Bukan zakat dia kecewa, bahkan dia pula yang menabur fitnah, dia pula yang bercakap tentang kita, dia pula yang menghina kita. Itu satu nikmat sebenarnya. Kan. Kalau Ustaz jadi idaman dengan Syahidan, Ustaz bagi bunga pula kat orang yang kata kat kita tu. Ingat, orang yang ikhlas membalas keburukan dengan kebaikan.
Benar. Betul, Weh, Ustaz. tiba-tiba. Ustaz, jangan-jangan Ustaz, saya punya ada haters dalam live saya. Tiba-tiba masuk lah hari ni. Oh, Semua terima dengarlah kasih. Ya kata-kata Allah. Ustaz tu, insya-Allah. Amin, amin, amin. Dengarlah Bob, kata-kata Bob, Ustaz tu. Bob. Bob. Ya Allah. Oh, Dengarlah insya-Allah. insyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Hijana. Terima kasih semua. Terima kasih semua yang pernah gembirakan kami. Dan terima kasih kepada anda juga yang pernah hina kami. Kami takkan balas begini. Tak, kami takkan balas begitu. Bahkan kami akan balas begini. Jadi kita tenang-tenang saja supaya yang terkesan itu adalah orang yang memberi benda tadi kan. So, bersatu beruk teguh. Ustaz, saya dah rekrut orang baru tadi. Okey. Saya dah rekrut bersatu beruk teguh tadi. Dekat Alif. Alif dah masuk. Oh, Alif. Okey. Salam. Jadi kita kena kuat. Aku pun kena kuat. Sebab apa aku? Sebab hari ni aku telah diberi kebaikan. Berapa ramai orang yang doakan ayah angkat aku. Diorang tak pernah jumpa ayah angkat aku. Diorang tak pernah tahu pun siapa dia. Tapi hikmah dan berkat dia pernah menjaga aku. Dia pernah buat baik dengan aku. Hari ni kebaikan dia dibalas dengan semua orang doakan dia. So apa yang lebih membahagiakan? Dia kenal aku seorang. Tapi hari ni ribuan orang doakan dia sebab aku. Jadi seronok. Sebab apa seronok? Sebab kita berada dalam kebaikan. Bukan kita baik. Kita tak kata kita baik. Betul, Ustaz. Kita tak kata kita baik. Paling tidak dalam kita punya live ni kita tak hina orang. Kita tak kata orang. Kita tak caci orang. Itu dah cukup bagus lah. Kalau nak ke Pak Elang, kita pun Pak Elang. Ustaz pula. Ke bumi kat mana? Atuk saya cerita dia, atuk saya menziarah orang sakit kat Kedah. Jadi dalam perjalanan tu tukar-tukar drive lah. Atuk engkau ke ayahnya? Dia pangkat dia ayah angkat, tapi saya panggil dia atuk sebab jauh kan jarak dia, jarak umur. Jadi nak jadikan cerita, lepas solat Jumaat anak dia drive. Sebelah passenger. Jadi dia turunkan seat, dia baring lah. Sampai kat rumah, dia tak turun-turun. So anak dia ingatkan dia tidur. Jadi kejut-kejut dah jadi arwah dah. Jadi yang saya sedihnya sebab dia dibawa ke Sungai Buloh. Subuhnya dikebumikan subuh. Saya dapat berita tu maghrib. Jadi saya hanya sempat majlis tahlil sahaja. Saya terkilan sebab apa? Sebab saya dulu pernah berazam. Saya nak, kalau boleh nak mandikan dia, nak kafankan dia, nak solat jenazah untuk arwah, dan juga nak, kalau boleh nak masuk liang lahat, Ustaz. Betul, faham? Sekarang ni saya faham tak macam mana Ustaz rasa bila mana Mami meninggal dunia. Jadi Ustaz, maaf cakap Ustaz, saya dibesarkan oleh ayah angkat saya. Jadi kalau nak boleh katakan ayah angkat saya ni lebih rapat berbandingkan ayah kandung saya. Jadi pemergian ayah angkat saya ni ibarat saya kehilangan ayah kandung. Jadi saya rasa kehilangan yang sangat besar, Ustaz. Saya rasa menyesal sangat, Ustaz, sebab saya tak dapat berjumpa buat kali terakhir. Dan salah satu perkara Lain aku yang problem Saya rasa dia buat magic, Ustaz. Dia nampak macam Idan Aku rasa dia kena
Dia rasa Ustaz, dia punya air mata tu masuk dalam telefon lah. Lag. Handphone Wah, dia masuk air. itu macam tiap ustaz yang jatuh dalam kolam disebabkan izlan. Tak apa, kita tunggu tengok aku macam mana. Mungkin aku akan kembali. Ya, aku kembali. Aku kembali. Jadi Ustaz, Hmm. saya boleh dapat rasa bagaimana Ustaz rasa saat Mami kehilangan Mami. Hmm. Sebab setiap kali saya tengok gambar saya dengan arwah, saya dapat rasakan pelukan hangatnya. Dan sebenarnya Ustaz, saya memang saya nak jumpa buat kali terakhir. Saya nak minta maaf. Saya nak minta halalkan makan minum saya. Sebab Ustaz, tanpa arwah, saya tak tahu saya di mana Ustaz. Mungkin saya mengemis. Mungkin saya tak tahu Ustaz. Ustaz pun tahu cerita saya macam mana. Dia Ustaz faham kau. Sebab tu tadi bila aku mesej Ustaz, Ustaz baca petang tadi kan, sepatutnya hari Selasa ni Ustaz ada kuliah juga. Tapi Ustaz terus batalkan kuliah tu sebab Ustaz nak ke studio aku untuk kita baca Yasin, buat tahlil untuk arwah. Sebab yang melalui ia merasai perkara tersebut. Macam aku kata tadi, aku nak semayang, aku nak mandikan dia, aku nak kafankan dia. Cuba aku bayang Ustaz. Ustaz ni Ustaz mengaji agama. Memang Ustaz niat nak imamkan mak Ustaz sendiri, dan Ustaz nak mandikan mak Ustaz sendiri, dan Ustaz nak kafankan dia sendiri. Tapi peraturan Allah lebih baik bila mana yang jadi imam kepada mak Ustaz adalah imam Masjid Nabawi. Dan Ustaz tak dapat mandikan mak Ustaz, tapi Kak Zura, Kak Sarima dengan orang Madinah yang mandikan mak Ustaz. Dan dia orang yang kafankan mak Ustaz. Cuma Ustaz rezeki dapat solat jenazah, Ustaz sempat masuk dalam lihat untuk hantar dia kali terakhir. Kadang-kadang Allah dia alihkan perkara tersebut supaya kita lagi tak terlalu sedih. Sebenarnya mungkin aku kata sekarang aku sedih sangat-sangat. Tapi kalau aku ada waktu tu, boleh jadi lebih sedih kau. Macam contoh kita jaga orang kan, dia jaga mak, dia jaga ayah dia dekat hospital, koma 30 hari, 40 hari. Tiba-tiba hari mak dia nak meninggal tu, dia pergi kantin, dia makan-makan, naik-naik mak dia meninggal. Dan dia kata, kenapa lah mak dia tak mati depan dia? Sebenarnya bukan mak dia tak mati depan dia, sebab Allah tak sanggup nak matikan mak dia di depan dia. Betapa sayang dia. Boleh jadi sebab sayang aku yang terlalu tinggi tadi menyebabkan Allah SWT telah rezekikan aku tak dapat jumpa pun satu rezeki. Macam kita kata, ada orang yang ada anak, rezeki. Kadang-kadang orang yang belum dapat anak pun rezeki. Orang yang ada mak ayah, rezeki. Orang yang tak ada mak ayah pun rezeki. Sebab tu saya kata kat aku, sedih. Tak apa kau, sedih tu tak salah. Sebab sedih ni pun sunnah. Nabi pun sedih kan. Sedih tu tak salah. Tapi cuba pujuk hati dan iman kita bahawa percaturan Allah tu lebih baik. Nah. Percaturan Allah lebih baik. Memang, macam aku kata, Ustaz, sampai kiamat lah. Takkan ada rekod yang Ustaz akan cakap ke orang, mandikan mak, semayang untuk mak. Last sekali Ustaz pun tak boleh buat benda tu. Ya. Ustaz pun tak boleh buat benda tu. Sedangkan impian setiap ibu, ayah nak kita mandikan dia, nak kita solatkan dia. Tapi Allah bagi lebih baik. Dan begitu juga untuk ayah aku ni, Allah bagi lebih baik. Allah bagi lebih baik. Mungkin kalau aku tengok, aku akan teringat lagi teruk, aku akan lebih susah untuk move on dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita belajar-belajar ni apa dia? Untuk belajar terima ketentuan Allah. Jangan kita rasa macam galak lah, menyesal lah. Jangan. Sebab Allah dah bagi yang terbaik untuk kita. Sebab tu kita Allah kata apa? Betul. Sebab tu bila aku kata tadi kan, Ustaz terus respon mesej aku, aku hari Selasa Ustaz turun. Sebab apa? Sebab tanggungjawab kita kan. Kita rasa sama-sama nak rasa sedih. Lagilah. Itu bukan percaturan apa yang kita nak, tapi Allah telah aturkan begitu. Walaupun aku tak sempat tengok, walaupun aku tak sempat mandikan dia, tapi sebenarnya aku telah hantar saham yang kuat, iaitu berapa ramai follower kawan-kawan aku yang kirimkan Al-Fatihah untuk dia. Berapa ramai kawan-kawan aku yang untuk masuk PJP. Ya, yang doakan untuk dia. Jadi kita kena rasa
Kita nak belajar bahawa apa yang telah Allah aturkan itu adalah sebaiknya. Allah. Untuk Kau hati. Macam saya kata tadi lah dekat idaman kan. Walaupun idaman rasa anak dia tiba-tiba dah besar, dah begitu begini. Tapi kena ingat, ada orang yang Allah uji anak dia terbaring atas kaki. Berjalan tak boleh, apa tak boleh. Kan kita pun boleh tengok kan. Ada orang yang Allah bagi kat dia anak dia kepala besar tu kan. Lagi kesian. Jadi, kalau kita ingat kita ni dah teruk, ada orang lagi teruk daripada kita. Kalau kita kata hidup kita ni dah sukar, ada orang yang lebih sukar daripada kita. Jadi jangan ambil masa yang lama untuk sedih. Jangan ambil masa, ustaz pun memang sedih gila lah malam tu jalan sorang-sorang daripada hotel berjalan kaki ke Masjid Nabawi. Sampai depan Nabi SAW saat mengadu, ya Rasulullah, mak aku baru mati sejam tadi, tolonglah jaga mak aku. Ustaz pergi depan Nabi, ustaz mengadu kat Nabi. Betul-betul ustaz mengadu kat Nabi. Memang ustaz rasa tu satu nikmat. Tapi di saat ustaz waktu tu mak ayah tak ada kat situ, adik-adik tak ada, semua tak ada, apa makcik-pakcik tak ada, kita harungi seorang-seorang. Yang ada dengan ustaz waktu tu siapa? Jemaah-jemaah umrah lah. Kapten lah. Kapten, aku, Iza. Aku ada. Ada. Oh, aku ada tuan-tuan. Aku ada. Lepas tu daripada Ras Nega ada Hazi, Uncle Paul. Yang Kak Zura ada, Abang Ijam Medicine ada, bini dia ada. Dan termasuk jemaah daripada Ceras. Yang dia orang ni memang kawan mak ustaz. Dia orang ni memang kawan kepada arwah. Dan macam Ustaz cakap seolah pemergian itu dilengkapi. Walaupun ikut lagi sedih. Tapi jemaah umrah yang ada pada Disember 20 tu, mereka lah mencipta sejarah buat selamanya. Ha. Kalau aku dapat tengok tadi, mungkin aku seorang je. Tapi hari ni berapa ramai, berapa ribu orang doakan dia sebab aku punya posting, aku punya sharing dekat orang tentang kematian dia, akhirnya berapa ramai orang doakan dia. Ya. Itu yang paling bernilai kok. Alhamdulillah. Itu yang paling Ustaz, bernilai. saya berazam lah Ustaz. Doakan saya Ustaz. Saya nak ambil anak angkat ataupun sesiapa yang susah, saya nak sara hidup dia. Macam mana saya dibantu dahulu. Faham? Sebab Ustaz, saya tak sangka Ustaz, saya dah sampai tahap ni. Which is, boleh hidup selesa. Saya kalau fikir 20 tahun yang lepas, I am nobody Ustaz. Saya, macam saya cakap Ustaz, duit sewa rumah RM300 pun tak mampu bayar. Jual serai, which is, saya akan ingat selama-lamanya Ustaz. Supaya saya tak lupa diri, asal usul saya. Dan yang perkara yang saya tak boleh lupa Ustaz ialah ajaran dan didikan ayah angkat saya Ustaz. Macam Ustaz cakap lah, macam Ustaz lalui juga. Bila Ustaz tahu Oh, nak gerak dah habis. berita yang Ustaz Mami meninggal, Ustaz tenang saja. Tapi bila di kuburan, Terima kasih bagi hibah saya. kita sebagai lelaki pun tak mampu tahan Ustaz. Benda Betul. lain. Walaupun saya tak ada pertalian darah sekalipun, tetapi hubungan tu terlalu akrab Ustaz. Betul. Jadi kadang-kadang kita, betul lah orang kata, kita akan bersyukur bila kita hilang satu nikmat tu. Jadi kadang-kadang kita lupa, manusia ni kan lupa kan Ustaz kan. Jadi satu pelajaran untuk saya ialah sentiasalah hargai dan menyayangi orang yang sentiasa bantu kita lah. Sebab tu kalau apa yang aku sebutkan, kita kena belajar bahawa arwah dia pergi. Dia tetap akan pergi. Sebab Tuhan kata Tuhan nak ambil dia, Tuhan akan ambil. Tapi bermula saja dia didik aku, dia ambil aku dan hari ini Allah rezekikan aku jadi orang yang baik. Aku dapat rasakan betapa pahala dia sentiasa itu dipanggil sedekah jariah, pahala yang berpandangan. Pahala yang berpanjangan. Sebab tu kita kena ingat benda tu aku. Dan aku tengok macam mana, memang aku cakap Ustaz tenang. Orang kata apa? Mak kita kan, macam aku tengok. Di saat mak Ustaz meninggal, mak Ustaz masih di hospital, Ustaz masih bawa jemaah pergi Uhud. Pergi Uhud buat ziarah. Dalam keadaan hari tu, semalam mak Ustaz duduk tepi Ustaz.
atas bas, mak duduk sebelah. Dan pagi tu Ustaz naik bas tanpa mak di sisi. Dan Ustaz bawa pula jemaah untuk pergi ziarah. Walaupun ada yang mutawif lain kata, Ustaz nak kami ganti ke, nak kami tolong bawakan jemaah Ustaz. Ustaz kata tak. Jemaah Ustaz tetap tanggungjawab Ustaz. Sebab apa? Ustaz nak teruskan kebaikan supaya kebaikan tadi mengalir pada mak Ustaz yang baru mati 3-4 jam sebelum tu. Dan lagi sedih, waktu tengah buat jemaah, mak Ustaz masih di hospital. Belum selesai urusan, kena tunggu kedutaan, kena tunggu poli dan sebagainya. Tapi Ustaz kena kuat. Sebab depan Ustaz ada lagi jemaah 42 orang ni, Ustaz kena kuat. So, benda tu yang aku kena buat sekarang. Dan bila aku kata aku nak ambil anak angkat, bagi Ustaz tu satu cadangan yang sangat baik. Sebab, kan Ustaz dah cerita bagaimana cara kita nak mendapat rezeki anak ni. Macam hari ni, aku belum dapat anak. Bukan tak ada anak. Belum. Allah belum bagi lagi. Mungkin Allah nak bagi aku fokus dengan bisnes. Allah nak bagi naik betul-betul gitu gini. Jangan sampai masa Allah akan bagi. Jadi kita kena sangka ingat Allah. Jadi bila kita sebut ayah aku meninggal hari ni, dan kalau aku ambil anak sebagai anak angkat, itu sangat-sangat baik. Sebab apa? Kan kita sebut 3 benda yang kita nak mengundang kita dapat zuriat. Kata Syekh Dr. Yusri, seorang doktor pakar bedah di Mesir, dan dia juga adalah guru kami dalam ilmu hadis. Dia juga adalah orang yang alim dalam hadis. Dia kata apa? Dia kata yang pertama kita kena ambil anak angkat, ataupun kita niatlah ada anak-anak tahfiz ke, contoh ada seorang budak tahfiz yang kita bayar dia. Contoh, ataupun memang kita ambil budak tu kita jaga betul-betul macam anak kita. Ataupun yang ketiga macam mana, kita pergi tengok orang bersalin, kita ambil anak tadi kita pegang, mudah-mudahan anak tadi menjadi berkat kan. Yang kedua, kita baca apa? Ya Allah ya Ghani, ya Allah ya Ghani sebanyak 100 kali setiap kali solat. Solat subuh, solat asar, solat zuhur, maghrib, isyak. Ya Allah ya Ghani, ya Allah ya Ghani 100 kali. Yang ketiga, kita doakan orang. Minta orang doakan kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, orang soleh, orang yang baik, ulama, tok guru, ustaz, ustazah. Jumpa ustazah kita, ustazah tolong doakan saya dapat zuriat. Jangan malu. Jumpa siapa-siapa pun, ustaz doakan saya dapat zuriat Jumpa Pak Long kita tahu Pak Long kita ni orang yang kuat amal. Pak Long doakan saya dapat zuriat. So selalu minta doa dengan orang. So 3 benda ni. Dan hari ni aku tengok kemuliaan bila ada anak angkat, aku sendiri melalui jalan tu. Kematian dia, tapi kita orang tak pernah jumpa dia. Kami tak pernah kenal dia, tapi sebab kami kenal aku, kita semua baca Fatihah untuk dia, kita semua sedekahkan doa untuk dia, kita semua mengharapkan kematian dia. Hari ni dia di alam barzah, insya-Allah dalam ketenangan dan rahmat Allah, sebab mendapat anak angkat yang baik, yang soleh, yang menangis sebab rindu, menangis sebab terkenangkan jasa baik dia. Pasti tangisan aku itu bukan setakat Allah Ta'ala itu, bahkan Allah SWT akan berikan kebaikan kepada dia sebab aku mengenangkan apa yang dia telah bagi. Ustaz, saya bila kehilangan seorang yang kita sayang ni, saya pun mencontohi akhlak Ustaz lah. Sebagaimana dan saya tak paskan job tu pada orang lain atas sebab tanggungjawab lah Ustaz. Betul. Macam Ustaz cakap lah, boleh je kalau kita nak pas pada orang lain kan Ustaz kan. Betul. Tapi itu adalah tanggungjawab kita kan Ustaz kan. Ya. Dan sebenarnya Ustaz kan, kadang-kadang saya fikir dengan asbab kerja ni saya boleh lupakan kesedihan tu Ustaz. Tapi Ustaz, tipulah Ustaz, kita tak sedih Ustaz. Walaupun kita lelaki, jantan, berderai juga air mata Ustaz. Saya hari ini kalau boleh nak lupakan, tapi itulah Ustaz, kadang-kadang bayangan arwah tu terlintas Ustaz. Jadi macam kita tahu terputus amalan dia, tapi apa yang boleh kita buat adalah sedekah Fatihah. Jadi setiap kali saya jumpa orang, saya minta tolong, boleh tak tolong sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah. Saya buat tu atas dasar harapnya dengan usaha sedikit saya ni dapat membantu arwah lah. Betul ke Ustaz cara begitu? Betul. Sebab macam Ustaz sebut tadi, kalau tengok gambar-gambar tu, kita rasa macam dia hidup. Bahkan kita nak minta, ya Allah bagilah dia hidup sekejap je.
Apa Betul nak Ustaz. cakap dengan dia untuk last. Dan benda tu saya rasa, ya Allah tolonglah kejut mak aku sekejap je. Aku nak bangun sekejap je. Supaya dapat, orang kata apa, macam nak cakap lah last dengan dia. Tapi sebenarnya Allah tak bagi. Kenapa Allah tak bagi? Supaya kita ada rindu yang tiada penghujung. Jadi, setiap kali teringat je, Fatihah. Setiap kali teringat je, Fatihah. Setiap kali teringat je, Fatihah. Dan kena ingat, bila Allah ingatkan kita pada dia, sebenarnya Allah nak kita sedekah Fatihah untuk dia. Contoh, ni kalau boleh record. Siapa nak record ni. Contoh, contoh. Bila Allah detikkan hati kita untuk membaca surah Al-Mulk, maknanya Allah telah menjemput kita untuk kita selamat daripada api neraka Allah. Jadi kalau kita rindukan seseorang, mak kita, ayah kita yang telah meninggal, maknanya Allah telah jentik hati kita untuk kita sedekahkan Fatihah dan berdoa untuk dia. Kalau perasaan sedih tu hilang, pasti kita lupa nak doakan dia, pasti kita seronok dengan kehidupan kita, tapi sebenarnya benda itu nak kita ingat. Macam Idan ni. Betul lah. Ustaz, betul lah Ustaz. Dia memang Idan ni main lah. Dia ni kuat main lah. Tak Ustaz, memang betul lah. Dia Julaibib lah Ustaz. Dia memang Julaibib dia ni. Apa nak Jadi tak apa aku. Dalam sedih, kita kena ada perasaan seronok, gembira sebab dia mati dalam keadaan baik. Bahkan aku kata tadi, dia meninggal dalam kereta, di antara tanda mati dalam baik adalah matikan dalam tidur. Allah. Itu antara mati yang baik. Dia tak meronta-ronta, dia tak begitu begini, dia tidur dan meninggal. Itu tanda Selepas mati yang hari baik. Jumaat Ustaz. Ya? Masya Allah Ustaz. Habis? Hari Jumaat Ustaz. Ya. Hari yang baik, hari yang penuh keberkatan. Jadi maksudnya apa? Wujudlah hati untuk redha dengan apa yang Allah bagi. Ustaz, betul ke Ustaz? Kalau siapa yang meninggal hari Jumaat, dia terlepas daripada siksa kubur Ustaz. Benar. Jadi kita minta lah pada Allah, kita mati hari Jumaat ataupun kita meninggal pada hari Isnin. Kerana Rasulullah SAW meninggal pada hari Isnin. Kemudian Rasulullah dikebumikan pada hari Rabu. Begitulah perjalanan Mak Ustaz. Mak Ustaz meninggal pada hari Khamis dan dikebumikan pada hari Rabu. Ustaz, kenapa dikebumikan hari Rabu Ustaz? Rasulullah? Sebab sahabat-sahabat tengah fikir macam mana nak buat. Yalah Rasulullah meninggal, jadi kena tanya masa, dia ambil masa. Yang pertama dia orang buat apa? Bila Rasulullah wafat saja, para sahabat berbincang di Saqifah Bani Sa'adah. Bincang macam mana nak ganti Nabi. Siapa nak ganti Nabi? Maka dilantik Abu Bakar kan? Kita tahu cerita tu kan? Dilantik Abu Bakar, bila dah ada ketua, dah ada Amir Sab, baru boleh mula gerak kerja. Siapa yang uruskan kematian Nabi SAW? Ada tak Nabi pesan? Oh, dah ada. Nabi kata, kalau aku mati, aku meninggal nanti, Nabi kata, mandikan aku dengan air daripada telaga Khirsh. Dan telaga tu kita dah pergi. Aku dah pergi pun. Okey? Jadi, diorang tengah kumpul. Jadi, sahabat-sahabat bincang-bincang macam mana nak buat, selesaikan semua, maka hari Rabu. Begitu juga Mak Ustaz meninggal hari Isnin. Maka hari Selasa buat urusan polis, urusan kedutaan. Hari Rabu dikebumikan. Itu rezeki Mak Ustaz. Dan kita tak tahu kita nak mati bila. Dan kematian ini satu rezeki. Dan buat semua yang bagi gift tadi, terima kasih banyak yang bagi gift kat Idan, kat aku, dekat Idaman. Kita orang tak dapat nak reply sebab tengah dengar kisah aku. Benar. Jadi terima kasih semua. Semoga anda dimurahkan rezeki insya-Allah. Ustaz, saya nak menjadi saksi lah Ustaz. Saya nak menjadi saksi yang bahawa Mak Ustaz merupakan wanita yang solehah. Amin, amin, amin. Mak Ustaz merupakan ibu yang baik. Amin, saya amin, menjadi amin. saksi kerana saya terlibat dalam umrah. Jadi saya menjadi saksi melihat akhlak Mak Ustaz sendiri. Jadi insyaAllah lah Ustaz. Memang betul lah Ustaz. Hilang seseorang yang kita sayang tu sangat pedih Ustaz. Betul, sebab macam Ustaz sebut. Kenapa Ustaz kata ayah angkat aku ni mulia? Sebab bayangkan betapa hebat dia ya. Sepatutnya dia tak boleh fikir aku pun. Bila dia ambil aku, bertambah masalah dia. Bertambah tanggungjawab dia. Bertambah benda dia nak fikir. Maka, benda-benda tersebut telah menjadikan kita jadi dekat dengan Allah SWT. Benda-benda tersebut, kena ingat. La ilaha illallah. Hidup bukan apa yang kita atur. Tapi hidup apa yang Allah aturkan untuk kita. Itu kita kena faham. Masya Allah. Terima kasih kepada YBZD. Saya juga menjadi saksi ibu ustaz adalah seorang solehat dan misali. Baik. Mak saya, untuk makluman YBZD,
Masa pilihan raya yang terakhir, mak saya sebut, apa jadi pun waktu tu mak kat Kedah. Mak ustaz kat Kedah. Dan YB Zaidi adalah calon dia. YB Zaidi adalah calon di Selayang. Jadi mak ustaz sanggup datang daripada Kedah. Ustaz ada 3 beradik, salah seorang adik ustaz kata tak payahlah mak. Tak apa, mak tak datang pun tak apa. Tapi mak ustaz tetap kata mak nak main. Dan mak saya dapat datang, jumpa dengan YB Zaidi, dia orang bergambar di Masjid Firdaus Bandar Baru Selayang. Sampai hari ni saya ingat. Mak dapat jumpa dengan YB Zaidi ni. Dan akhirnya mak pun mengundi. Allah mak telah lakukan kewajipan dia. Dan itulah mak saya orang biasa yang tak ada apa-apa. Dan hari ni Allah Ta'ala berkati kita semua. Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat itu Allah jadikan kebaikan. Dan ini cerita yang benar. Benar ni maksudnya apa? Mak yang minta. Dan adik saya kata tak payah datang lah mak, tak payah main lah mak. Satu undi je pun. Tak, mak saya daripada Kedah, tak apa mak naik bas. Mak saya naik bas datang ke KL dan mak saya mengundi. Dan saya ingat lagi waktu tu mak saya bergambar dengan ibu-ibu makcik-makcik muslimat PAS di Masjid Bandar Baru Selayang bersama dengan YB Zaidi. Dan akhirnya bila mak saya kata mak dah undi YB Zaidi dah. Dan kami kata tak apa mak, mudah-mudahan rezeki untuk kita, mak tetap tangguhkan tanggungjawab. Dan itulah semangatnya mak saya, yang dia ni orang biasa. Dan hari ini saya sangat terhutang budi dengan YB Zaidi kerana dia lah antara orang yang menggerakkan kami untuk buat kerja agama ni. Dan mudah-mudahan dengan sebab itu kita jadi kuat untuk terus buat baik. Jangan mengira siapa, walaupun kita dihina, walaupun kita dihentam, kita kena yakin dengan Allah untuk Allah berikan kekuatan untuk kita. Saya pun tak pasti YB Zaidi ada lagi ke tak. Idan, kalau YB Zaidi ada, memang best sebab dia pun antara orang yang selalu bagi semangat. Dia antara fighter, antara orang yang selalu bagi semangat untuk kami. Dan dia berjiwa muda lah. Ni YB Zaidi yang, ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Doakanlah semoga YB Zaidi menjadi orang yang lebih bagus insyaAllah. Ustaz, boleh tak Ustaz share sikit Ustaz, apa amalan Ustaz sedekahkan atau Ustaz, apa amalan Ustaz untuk kita sampaikan pahala tu kepada si arwah? Macam mana kita nak, macam kita dah 2 alam yang berbeza Ustaz Betul. Macam arwah dah ke alam barzah, kita masih lagi di alam dunia. So apa amalan yang kita boleh buat supaya arwah still mendapat kebaikan? Macam aku katakan, mak kita, ayah kita di alam barzah, kita masih hidup. Nabi dah bagi jalan dia apa dia? Doa anak yang soleh. Yang menyambung silaturahim itu adalah doa anak soleh. Yang kedua, mulai hari ini kalau boleh aku niatkan segala apa yang aku buat. Sebab tu dalam doa Ustaz kata apa? Ya Allah, ya Tuhan aku. Kan selalu kalau kita keluar 3 hari pun kita doa apa? Ya Allah, jadikanlah setiap apa yang kami buat ini pahala untuk ibu dan ayah kami. Jadikan apa yang kami buat ini pahala untuk ibu dan ayah kami. Alright. Ini kita kena yakinlah. Kena doa banyak-banyak supaya Allah berikan kebaikan untuk kita. Amin. Gitu. Ustaz punya ayat tu, gitu. Ya gitu. Sebenarnya Ustaz, mungkin kita rasa diri kita dah susah Ustaz kan. Sebenarnya kisah Daman pun lagi sedih Ustaz. Sebab Daman, sebagaimana kita tahu, dia dah bercerai dan dah ada anak. Faham? Kisah Daman ni lagi sedih. Sebab apa? Sebab yalah, Daman tak dapat melihat perkembangan anak dia tu. Bagi saya, anak kot kan. So macam saya, kalau saya orang bapak pun, saya nak tengok perkembangan anak-anak kan. Kalau boleh hari-hari jumpa, hari-hari peluk. Itulah, kita doakanlah semoga Daman kan. Betul Ustaz cakap benda tu. Tapi kadang-kadang kita kena ingat juga bahawa kekuatan kita kat mana? Kekuatan kita adalah pada meyakini ketentuan Allah. Mungkin aku kata begitu. Mungkin aku kata itu, ya Allah terima kasih Zaidi hantar Swan. Oi, Zaidi hantar tu lain macam Dia hantar kat Ustaz, bukan hantar kat kita orang. Idan tak apalah. Idan dah dapat banyak barang Zaidi. Allah. Tak apa tadi.
Zaidi Ustaz, tak lupa. Ustaz lupa. Oh, chill. Bukan lupa tak pasan, chill. Terima kasih Izadi. Ya Allah, Izadi bagi topik. Terima kasih Izadi. Ya Allah. Terima kasih Izadi. Ya Allah, dia bagi pula bunga macam tak percaya dapat dari Izadi. Oi, marah betul dah nampak. Nah, Izadi hantar topi pula. Yeah, man. Tapi Ustaz memang legend Ustaz lah. Dah ngantuk. Tidur ke? Dia beralih daripada sedih ke happy within a split of second. Sebab hidup ni atas kita lah kan. Benar. Saya tengah tunggu ni. Kita tunggu kalau YBZD masuk ke, Abang Hafizan masuk kan. Sebab kita nak dengar orang-orang ni bagi kata semangat aku. Dia orang hebat. Orang yang belajar daripada. Oh, ada bagi anak musang pula. Tu anak musang Zaidi. Tunglah Zaidi. Ya Allah. Satu Terima kasih Zaidi. Ya Allah Zaidi. Selalu orang baik kat Zaidi. Hari ni Ustaz dapat. Tak tahu sebut. Kan? Mana, Man? ambil uduk. Hai, dia dandan mesti hilang. Ya Allah, terima kasih Zaidi. Terima kasih ya Allah. Malam ni mimpi indah. Allah Akbar. Abang Hafizah kata nak masuk tapi tak boleh. Kenapa? Bukan tak masuk. Dia kata dia dah hantar nak masuk tapi kat Ustaz tak ada request pun. Kan? Oh, dia tunjuk jam, Ustaz. Ustaz, dia tunjuk jam, Ustaz. Apa dia? Tunjuk jam. Oh, kemah. Cik, kemar dia, cik. Ui, Zaidi komen. Zaidi komen, dia kata sorry. Teruk juga bunyi dan tu. Dia orang cakap, oh sama. Dia orang cakap Ustaz excited. Bukan excited. Korang harap Zaidi mesti korang chill. Anis chill. Oh, balut tu sampai ke sini. Jam apa tu? Masalah dia Zaidi kot. Zaidi yang bagi kot. Chill. Ya Allah. Ustaz dah lalai lah. Abang Hafizah ni. Abang Hafizah. Abang Hafizah nak masuk. Macam mana Angau lah Ustaz malam ni dapat pergi. Of course good. Zaidi kot. Please. Zaidi. Ustaz, cikgu. Alam Macam tu Tak payah. Bukan daripada situ. Itu kamu nak congkengnya mulut. Ustaz, mana Ustaz? Aljah. Bukan. Itu kamu nak congkel. Macam pergi klinik gigi nak buh apa tu? Oh, Nak letak apa tu. Macam Yang palam tu. lain dia buat Ustaz ya. Makin teruk ni dia punya ni. Lain ni dia. Tu koyak mulut Ustaz. tak sikit dulu ke? Aku nak Ustaz, aku tunjuk jam lagi mahal Ustaz. Mana ada? Jam aku lagi mahal Ustaz. Aku tengok aku. Dia terus pakai jam terus Ustaz. Dia terus pakai jam lagi mahal. Saya nak tunjuk Ustaz. Kenapa? Lagi mahal tu Ustaz jam dia. Jadi komen lagi guys. Jadi jam komen. lagi mahal tu. Jadi kata kalahkan dia orang bagi Ustaz menang please. Zaidi. Okay, dia tak sikit ke? Zaidi. Kalahkan Ustaz guys. Kalahkan Ustaz. Chill. Thank you goreng. Guys, orang satu terus je. Ya Allah. Kalau Ustaz kalah, Ustaz kena tu. Nanti. Chill.
Dia orang Ustaz. kata excited betul Ustaz. Memang excited lah. Sebab korang tak tahu. Walaupun kita orang ni pernah keluar sekali. Walaupun kita orang ni pernah selalu jumpa. Tapi dapat Yes. mesej daripada Izzaidi. Kadang-kadang Izzaidi mesej. Assalamualaikum bang. 2 jam pun berusak balas. Sebab. Double point. Sebab. Double point. Terima kasih semua yang bagi hadiah kat kita orang. Yang bagi hadiah kat Ida. Bagi hadiah dekat ni. TikTok. Terima kasih Birakallah. Terima kasih semua. Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih tu. Semoga banyak umur rezeki kita. Kasih lawan. Thank you. Zaidi kata kasih lawan. Lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan. Menang sampai menang. Lawan sampai menang. Lawan sampai menang. Ustaz, ada orang komen. Ustaz memang ceria macam ni Tak, Ustaz jadi diri Ustaz. Kita jadi diri kita sendiri. Tak payah nak hidup pura-pura. Tak payah nak hidup nak pura-pura. Ya Allah. Kalau hidup pura-pura ni penat, letih. Zaidi jadi penonton bukan main dia ni aku tahu buat macam mana, Wan. Jadi tak dia. Okey, tengok video ni Okay. Macam mana korang buat ajar weh. Man, ajar man. Tak boleh lah. Kamu start down dulu. Sembunyi. Start down. Tak, ni sebenarnya video anak-anak Ustaz masa diorang PKP dulu. Oh, okay. Aku dah ketimu, Mat. Ustaz, comel lah anak Ustaz. Sekarang ni dua orang tu yang lelaki dah masuk tahfiz ataupun dah sunyi dah rumah. Dua orang tak ada, tinggal Aisyah jadi bos, king. Ustaz, Aisyah paling manja, Ustaz. Ustaz, orang berapa anak? Saya Ustaz 6 orang anak. 6 orang anak. Alhamdulillah. Ustaz, Ya, Aisyah paling manja, Ustaz. Aisyah paling manja, paling segala-galanya lah. Weh, Idan, berani tunjuk lengan kat aku. Bukan kat aku, kat Izadi. Sorry. Izadi Ustaz. Izadi Ustaz, dia ada bela cacing Ustaz dekat tangan dia. Siapa? Zaidi? Dia masukkan cacing. Cacing banyak Ustaz kat dia. Cacing dia warna hijau. Untunglah dapat tengok cacing Zaidi. Boy. Ustaz, dah macam Ustaz. Hey. Oh, ada cacing juga ni. Oh, ada juga idaman. Oh. Ya Ustaz menang. Ya Allah, kereta api. Ya Allah, kereta api. Kereta api, ya Allah. Ustaz. Acah-acah. Ustaz lega sikit Ustaz. Dah penat nangis. Orang kampung dapat kereta api terkejut tu. Ustaz, saya orang kampung kat Ustaz. Sama Ustaz. Saya out dulu Ustaz. Jangan macam tu, Damat. Please. Naik kotak Ustaz lah. Naik kotak Ustaz. Izzaidi semua dah naik. Jom. Jom. Masuk tau. Okey Ustaz. Idan dengan jatuh-jatuh Idan Lock kursi tu, lock. Baiklah Ustaz. Nasib baik dulu pakai seluar. Kalau pakai kain waktu jatuh tu. Batu belah, batu bertakuk. Dia terbang Ustaz. Dia intai. Hello. Mesti dia say hello. Kuku. Tapi Idan dia baka Pakistan kan? Aku apa? Apa Ustaz? Apa Ustaz? Tak dengar Ustaz?
Nah, aku justify kata bakal Pakistan itu yang menjadi idaman. Oh. Tak, idaman bukan Pakistan, dia Rohingya. Sorry. Aduh, ada di mana Zaidi ni ya? Apa Ustaz? Dia macam kau kena turun pergi masuk live Ustaz. Okay. Okay, jom. Jom. Saya nak clearkan sekali lagi sebelum saya end live. Terima kasih mana kongsi rezeki. Semoga panjang umur rezeki berjaya dunia akhirat. Apa yang korang niat, apa yang korang hajati, insyaAllah Allah tunaikan. Saya nak clearkan sekali lagi. Saya cakap, ada orang post dah pasal saya. Saya cakap, yang nampak sweet kan lagi tu adalah yang edit. Saya tak salah yang edit tu. Saya tak salahkan yang edit tu. Saya cakap, yang nampak sweet tu adalah orang yang edit. Buka mata betul-betul. Kalau kita tengok live tu betul-betul, sebenarnya tak sweet pun. Bila orang edit, tambahkan lagu, tambahkan ni, lepas tu dia jadikan slow motion, jadikan ini, kan dia nampakkan sweet tu. Saya sebagai karakter Syahidan, saya karakter masuk untuk menghidupkan jalan cerita. Kan dah saya cakap tadi, ini adalah content creator, live creator punya content. Ini kalau kita orang menghidupkan jalan cerita saja. Saya masuk untuk menghidupkan jalan cerita. Saya dah explain dah. Ada orang record lagi saya explain. Jangan mengharap kepada manusia. Kita kena mengharap pada Allah. Kalau kita mengharap pada manusia, kita yang akan kecewa. Ini saya dah cakap dah, banyak kali dah saya cakap. Lepas tu dia orang cakap, tadi korang komen apa, saya yang korang komen kata saya yang hashtagkan MIDI apa semua. Korang yang hashtagkan MIDI, lepas tu korang pergi hashtagkan Midan. Ada sesuai hashtag Midan. Lepas tu korang tak nak cakap kat belah sana, tak nak Moidan, nak Midan. Kan perjalanan tu. Tak nak Moidan, nak Midan. Tak nak Midan, lepas tu MIDI. Lepas tu ni, kan korang hashtag. Ada ke saya cakap Moidan? Ada ke saya cakap ni? Sebab tu saya cakap, saya tak salahkan editor. Saya semua cakap, editor sahaja yang nampakkan benda tu sweet dengan slow motion, ada lagu, lepas tu dengan ini, benda tu yang nampak sweet. Kalau kita fokus betul-betul pada dekat live, kat mana sweet dia? Itu je saya cakap. Saya bukan salahkan editor. Hai, itu je. And then saya bagi tahu apa lagi yang korang tak faham. Biarlah yang mana kecam saya tu, saya okey je, saya tak ada masalah. Saya okey je kalau orang kecam saya, sebab saya boleh makan macam biasa, saya boleh tidur macam biasa, saya boleh buat apa saja yang saya suka macam biasa. Sebab saya berpegang kepada yang Allah Ta'ala yang settlekan semua perjalanan hidup saya. Allah Ta'ala saja yang settlekan perjalanan hidup saya. Rezeki saya, jodoh saya, ajal saya, keluarga saya. Ingat. Lepas tu ada komen, oh terpaling positif, baru nak positif dah jadi macam gini. Korang kalau nak positif, tolong kerana Allah, bukan kerana kita orang. Positif kerana Allah SWT, bukan kerana kita orang. Tolong jangan buat kerja Tuhan elok datang sebagai malaikat, tiba-tiba balik sebagai iblis. Saya dengan semua orang okey sahaja. Saya okey sahaja dengan semua orang. Semua orang saya okey, belah sana semua saya okey. Cuma yang tak okey tu orang yang melagakan sahaja.
Yang tiba-tiba ini jadi macam ni, ini jadi macam ni, and then kita orang jadi tak faham kenapa boleh jadi macam ni, tiba-tiba tu macam ni. Inilah yang korang nak sebenarnya, melaga-lagakan semua orang. Itu saja. Okay, saya pun dah nak end live dah ni. Momoy. Saya pun nak end live dah ni. Kita tengok je lah esok macam mana. So kata, dalam drama, ada karakter. Dalam YT, ada karakter. Untuk menghidupkan konten, untuk menghidupkan suasana. Saya dah bagi tahu dah tadi. Saya ulang balik sebab diorang tak faham. Dalam dunia live, ada kontennya juga. Kalau korang nampak, ada je yang konten lelaki perempuan tiba-tiba macam diorang suka couple apa semua tu ke ni. Padahal kat luar masing-masing ada anak bini, masing-masing ada ini, masing-masing ada boyfriend dia, ni ada girlfriend dia, ni ada ni dia. Tu je. Kita sebagai viewers just tengok dan tengok sebagai konten drama dekat live TikTok je. Kita tengok sebagai konten drama je. Kita tengok konten drama je, janganlah kita tengok sebagai kita ni apa lah tahu. Jangan kita tengok sebagai konten ni yang kita ni pala tahu. Oh, kita tahu hidup dia macam mana, dia sedih, dia itu, dia ini, lepas tu belah sana dia itu. Oh, dia macam ni, dia seorang yang kebal, mesti family dia macam ni, mesti family dia macam gini. Oh, kau ahli nujum ke? Kau ahli nujum ke yang kau tahu? Oh, mesti hati dia rasa macam gini. Oh, mesti hati dia macam berkata macam ni. Kamu ahli nujum ke? Sejak bila kamu belajar jadi bomoh? Yang kau tahu isi hati orang lah. Tengok cara tengok muka dia pun dah tahu dah. Dia mesti suka kat dia ni. Tengok cara dia gelak pun dia macam gini. Tengok korang guys. Dia cakap cakap tu. Padahal tak ada. Tak ayah dia. Sebab ayah dan ibu adalah tanggungan seorang anak. Okey bang, sambung bang. Dah lah, tak payahlah main air tu tak. Siapa main air tu? Tak. Maklum marah anak. Bang, ramai ni. Ini Pak Long macam ni baru steady ni. 1,000. Tak betul 1,000 orang tengah tonton ni, dia dapat tengok contoh daripada Pak Long macam ni. Bau 3 paku. Abang Bizan, hari ni saya down lah. Saya nangis lah bang. Abang masuk tak apa. menceritakan hati saya bang. Tak apa. Dia benda ni kita sometimes kalau nak sedih-sedih sangat tak boleh ko. Tak bang, sumpah bang. Hari ni saya dah nangis berapa kali dah bang. Tak apa. This moment. Kalau bayar sepoi je. Nampak dengar? Dengar tak? Baik cikgu, baik cikgu, baik cikgu. Baik cikgu. Mi dia dengar mi. Betul mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Abang Bizan memang terbaik Abang Bizan. Tak nak sebenarnya boy. Dia. Ni kata Pak Long ni 3 paku. Bagi ni. Jadi bang. Abang, Mama Hayden mami bantai. Masalah dia marah ni. Baik. Kita rasa macam terkenal kita sekali. Orang utara memang sampai. Memang. I bagi tahu tu dia kata macam kami kena marah ya. Minta tolonglah kat anak tu jangan buat silap waktu tengah live ni. Saya ingat kita rasa. Yen jangan buat silap. Kalau yang buat silap, mami marah dia ingat. Mami marah papa. Jadi sebelum papa penampak Arab lagi. Abang Bizan. Dah kita awal. Ya. Ya Allah Bizan. Saya mata dah lebam. Ni anak nombor 3 ni. Hai sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai tawan-tawan. Pada suatu hari ada seekor burung yang cantik. Burung tu berterbangan di dalam hutan. Tiba-tiba Dia tak dengar Ustaz. Saya ni. Baiklah. Ustaz bersama. Tak, hak ni pun tak ada anak abang apa dia duk kira dia.
Tak dan kita nak abang apa. Dia duk paku kata dia betul. Dia duk paku kata dia betul. Orang Kedah. Ramai. Kalau boleh dalam semayang nak sembang. Nak ada gelaan. Hey, Saya tahu-tahu. kalau boleh dalam semayang nak sembang tu. Saya dah cerita benda ni dekat ustaz. Saya punya salah seorang mentor jugalah. Dia cerita, dia kata, kita ni hidup jangan takabur. Hidup jangan takabur, jangan riak. Okay. So ada satu hari hamba Allah ni pergi umrah, naik kapal terbang. Okay. Naik kapal terbang. Lepas tu dia tanya ustaz sebelah ni. Ustaz berapa kali dah pergi umrah ni? Tanya apa macam nak bergaduh ha. Lepas tu ustaz ni pun, hamba Allah ni pun orang terkenal lah. Dia jawab, saya ni umrah ni 4 kali. Haji dah 2 kali. Saya masuk ni dah 8 kali ni umrah ni. Kemah. Mahal ya. Lepas tu dia pun duk sembang. Mai waktu semayang. Ustaz ni pun ambil lah spray. Kan? Okay. Spray ambil semayang. Lepas tu orang hak pi 7 kali, hak pi 8 kali umrah dia tanya. Oh, lah kapal terbang boleh semayang oh. Tu tak apalah, ustaz tu kata apa boleh semayang. Lepas tu dia pun, ni cerita betul bukan tipu, cerita betul. Tu dia pun ambil semayang. Ustaz tu tak kata kat dia lah, ustaz tu lepas tu ustaz tu cerita kat kami, dia kata apa? Amboi. Dia duk baca nak ambil buka kepala paip tu. Orang nak buang tak mana ni. Kan? Buang ayam tu jerak pi enjin kapal terbang, meletup mati syahid habis semua. Lepas tu dia pun dah pramugari pun lalu duk tolak ayam. Tak dan ustaz tu nak abang. Dia baru nak buah ayam. Tak dan ustaz sebelah ni nak abang, dia abang tu. Saya tengah sembahyang ni. Jadi moral of the story, hidup ni jangan takabur. Jangan sombong. Jangan sombong. Jangan kita kata kita tahu. Kita tak tahu depan kita tu siapa. Sekali kita kata kita tahu. Kita tak tahu depan kita ni tak tahu. Kata kita tahu depan tu tak tahu. Kita tahu depan tak tahu. Kita tahu depan tu tak tahu. Depa tak tahu. Depa ni sebenarnya tak tahu. Yang depa ni pun tak tahu. Yang kata kita ni tak tahu macam depa yang tak tahu tu. Tak, depa dok kata kat kita tak kata kat depa apa, depa dok kata kat kita tak kata apa-apa bukan depa. Depa kata juga kat kita. Apa hal dak depa kata kat kita. Dah habis depa kata tu, kita kata balik kat depa tu sampai depa tak ada kata-kata. Kita ni duk geram lama dah, kita kata balik depa. Kita kata, jangan tak kata. Jatuh peranakan. Sama tadi anak main duk. Anak tadi duk main tabla perut kita pula. Bahagia cik oi. Hai Ustaz. Ya. Terima kasihlah menghiburkan kami Ustaz dengan Abang Hafizah. Kau relax kau. Hidup ni adalah saya dulu macam tu kau. Saya pernah satu mesej. Saya rasa ustaz masih simpan mesej tu. Satu hari saya nak jumpa ustaz. Saya nak heart to heart. Bukan tak jumpa lah, tapi saya nak heart to heart. Tapi dalam masa yang sama duk fikir, aku tidur, esok aku bangkit pun macam tu juga. Ni semua kerja Allah Ta'ala. Allah mabulkan doa kita, mudah selamat. Ya Allah, terima kasih Cindy, terima kasih semua. Kita doakan besok, kata Fazlin kata doakan besok bersih-bersih aril kat kaki. Saya boleh cabut esok insya-Allah, semoga dipermudahkan. Betul kata Abang Hafizah tadi. Maksudnya hebatnya Allah Taala. Soalan, Ustaz bolehkah kita puasa sunat rejat tapi kita sekali dengan puasa ganti? Boleh. Puasa sunat boleh digabungkan dengan puasa ganti. Jadi Mi, puasa sunat boleh disekalikan dengan ganti puasa. Okey, baik. Ustaz. Apa nak ajak cikgu? Tak ada jawab pun belakang. Jawab tu. Ya, betul.
Betul ya. Pendek tu. Aduh, jadi aku hebat Allah Ta'ala ni, badan kita ni kalau kena pisau yang keluar darah. Tapi bila hati kita berdarah, Allah jadikan air mata yang keluar. Bila air mata ni keluar, kita pun teriak sampai bengkak mata. Allah datangkan sifat sedih. Untuk kita tak fikir. Jarang orang teriak 6 jam, jarang. Dia teriak, dia penat sampai krem ni. Saya yakin Abang Fiza pernah rasa, aku pernah rasa, kita pernah rasa ni. Teriak ni sampai krem rahang ni. Punya teriak sampai tak tahu nak kata apa dah. Duk minta sampai sakit ni. Dia jadi tarik. Wallahi seumur hidup saya tu lah kali pertama saya menangis seteruk tu. Sampai kita rasa penat. Bila penat Allah pejamkan kita sekejap. Supaya macam Abang Fizal kata tadi, bila kita bangun, kita dapat harapan yang baru. Kita dapat semangat yang baru. Betapa Allah Ta'ala tarbiyah. Dia didik sampai macam tu. Dia jadikan kita nangis, dia jadikan kita keluar air mata. Kalau dia keluarkan darah, penat kat kita nak kena basuh nak lah. Tapi dia air mata, kita pulak lah air mata, terlena, kita bangun, kita dapat semangat yang baru. Betul Ustaz. Ada satu cerita, saya macam Ustaz Samsuri juga. Tapi ini cerita ni betul, berlaku di kampung Padang Meha. Ustaz tahu lah tempat tu. Mesti. Di kampung ni ada seorang dagu dia ni macam coach bola tu, Rahman Dagu. Panjang. So dia ni orang panggil, orang gelak dia Tan Tok Ek. Sebab dia jalan mau macam tu. Satu Nama dia macam Tan. Siti Zuraida kata bang, Siti Zuraida kata Ustaz Syamsuri Ahmad minat juga, dia pun minat juga. Kita dapat makluman ni, Tan Tok Ek ni Daman sempatlah dengan orang lain. Lepas tu bang sambung, sorry sambung. Lepas tu satu hari aku yang pernah tengok ni, dia gelak, lepas tu dia menguap rahang ni tak boleh tutup. Ni cerita betul ni. Ni kat sini ni kan kita jaw dia ni tak boleh tutup. Jadi pak saya bawa motor, dia duduk belakang, bawa pergi jumpa seorang ustaz ni lah. Pi maksud dia sepanjang naik motor tu dia betul-betul makan angin lah. Abang Fizal. Ya. Abang Fizal. Ini cerita betul lah Abang Fizal. Saya tadi ada shoot dekat Setia Alam. Okay, Setia Alam dekat rumah. So kita mau shoot kat Setia Alam. Kita singgah lah surau. Kita jadi makmum lah. Yang terkejutnya dekat situ, imam dia orang Jawa. So eloklah baca Al-Fatihah, Alhamdulillah okey. Lepas tu dia baca surah. Baca surah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza juljilatil ardu jiljalah. Ustaz, punyalah nak tahan je nak Ustaz. Benda ni betul kalau takkan nak cerita bohong. Dia punya jawab. Dia sangkut tau ni. Yang bawa motor tu pergi rumah ustaz tu, orang tua saya. So bawa naik motor, kata batal makan angin semua ni tu. Mau 20 minit dah telan angin tu ya. Pipi di Padang Meha tu, ustaz ni seorang ni buat, dia baca sikit, dia betul ni. Tertanya abah macam mana abah masa dia buat tu? Dia macam skru, dia tahu masuk pak bunyi tu. Kesian abah tengok abatan hang buat siapa? Tu Ustaz, jangan buat mereka Ustaz. Ni kau salah Ustaz. Betul. Terima kasih Naimi, terima kasih Naimi. Ustaz, apa maksud kalau meninggal lepas tu arwah berpeluh? Itu di antara kematian baik. Kata Nabi SAW, orang mati dan keadaan dia berpeluh, maka mati dia mati yang baik. Jangan duk pandai-pandai pula kata Ustaz, ni rasa dia tengah kena tanya ni, dia berpeluh. Tak ada gitu. Ni dia mati berpeluh, mati yang baik. Mati dalam tidur, mati yang baik. Maksud dia Ustaz,
Kematian tu, maaf saya tanya. Maksud dia meninggal lepas dah mandi apa semua tu berpeluh. Berpeluh. Ataupun kadang-kadang masa dia dah habis nyawa tu, sebelum mandi pun nampak peluh. Faham tak? Si. Dia dah habis nyawa dah apa semua, tiba-tiba kita nampak peluh. Sebab tu penting bila kita tengok orang sakarat ni, satu, antara paling mudah nak nampak sakaratul maut, bila kita suap ayat kat dia, ayat tu meleleh keluar balik. Tu maksudnya Allah dah tak izin dah. Allah tak izin dah air masuk dalam badan dia. Yang kedua, kaki dia jatuh. Kaki dia nampak jatuh. Yang ketiga, hidung dia jatuh. Memang akan nampak. Kalau kita selalu tengok orang yang sakit, kita melazimi, kita akan nampak. Sebab tu sunat ziarah orang, sunat berdiri. Saya harap yang ada dalam ni, lepas ni kalau ke hospital, ziarah siapa-siapa berdiri. Ustaz, jika kalau mati ketika ditidurkan, doktor dikira mati yang baik ya Ustaz? Macam mana ni? Maksudnya Ustaz, kalau contohnya macam ni lah, sakit yang ni tenat, kemudian ditidurkan. Ya, lepas berapa jam meninggal Ustaz? Mati baik belaka. Baik belaka. Sangka baik ke orang. Baik, ada satu soalan dia kata betul ke Ustaz? Kawan saya pun jadi macam tu. Naik motor makan angin. Elok nak sampai klinik, mulut tutup. Dia cerita betul Ustaz. Maksudnya pernah terjadi kat orang lain juga Ustaz. Abang kalau riwayat saya pakai terus. Baharul Mazi Qala Hafizal Ahmad. Qala telah berkata Hafizal Ahmad. Hadis tu hadis sahih. Hadis ni maksudnya cerita. Yang kita kata hadis sahih. Hadis sahih. Hadis tu maksud cerita. Jadi dia itulah maksud cerita. Kami pernah lihat Nabi begitu, cerita, dia cerita balik. Satu ketika Ibn Abbas kata aku melihat Nabi begini. Dia menceritakan balik apa yang dia nampak. Itu masuk cerita. Adapun Al-Quran itu dipanggil kalamullah, surat daripada Allah. Kalamullah, Allah bercakap-cakap dengan kita. Sebab tu kita takut kalau kita tak baca Quran, kita dikira orang yang sombong, orang yang tak nak bercakap dengan Allah. Kita dikira orang yang sombong, orang yang tak nak bercakap dengan Allah. Itu kita takut. Jadi kita akan kata apa? Sadaqah Hafizal Ahmad. Benarlah kata-kata Hafizal Ahmad. Gitu. Ustaz, kalau lebih kurang dia, apa dia? Kalau lebih kurang komakol apa? Lebih kurang maksudnya kita nak menceritakan au kamakal, ataupun dia kata seperti itu. Au kamakol. Au tu atau kama, seperti mana qal kata. Maksudnya dia kata lebih kurang macam tu lah. Macam tu. Au kamakol. Au kamakal. Afid Tizani, Ustaz bila nak reunion sekolah menengah agama tarbiyah diniyah? InsyaAllah. Itu dia kata tahun ni dia pernah buat reunion. Tahun ni insyaAllah doa-doa. Sekolah tarbiyah dulu. Jalan pegawai ikut pejabat pos. Betul. Dulu Ustaz Harun Rejab, bekas pengetua Badlisyah, dari pengetua tarbiyah. Sebab tu tarbiyah dengan Badlisyah ni dia. Gitu. Cuma kita tak masuk estro, kita kira duduk luar. Bonding dia kuat. Seorang yang tadi keluar terus masuk sini. Kuat. La ilaha illallah. Kata tadi abang kata menang, tu pun dengar. Nampak tak ya dia? Dia Dia beli baru. Dekat atas tu. Dekat tempat tepi plug tu. Almari. kita macam pendengar Almari. setia. Itulah semua tengah dengar ni. Cerita Zuraida kata saya teknik kulim. Tahun bila Siti Zuraida? Sebab kawan saya dulu ada seorang Sebab nama tu dia saya kena Ustaz Samsuri. kawan saya dulu. Datuk Lela main pula dah. Datuk Lela pula ni lagi behab, bin kacang ni lagi sakan ni. Dah. Ayah dengar cerita apa? Lu dengar ni. Ayah sembang. Zuraida kata dia sekolah teknik kulim. Dia tahun 97 98. Saya dah tua dah, sebab tak payahlah tulis saya dah tua. Tulis 97 98 sudah. Saya dah tua tu bukan soalan. Tak apa Ustaz jangan marah dia. Dia nak jelaskan. Dia nak meyakinkan. Kita ada soalan dia adalah tahun bila. Kalau abang misalnya kata tahun bila dan nyatakan adakah anda tua atau muda, maka soalan tu tepat. Ya. Aduh. Datuk Lela Padang Sarai tak cerita. Padang Sarai jangan cerita dengan kami. Jangan cerita bab Padang Sarai. Jangan.
Kalau tak pernah duduk bus stop lama tu jangan duk cerita. Jangan sebut. Kalau hak jenis main bus stop baru ni ke budak baru nak up. Ustaz, kami malam Yang mana stesen bas. Tak. Siapa yang boleh cerita stesen bas tu asal cat putih daripada cat putih lah dia tak payah cat. Sebab apa? Debu merah tu jadi cat. Original. Geng Naga Lilik tak ada ke? Berani kata. Dia boleh tanya geng Naga Lilik. Tapi yang simpang nak masuk negara Ilik tu, nak pergi Batu 8 tu, ingat nak cadang pada WB tu pasang lampu gelap. Betul. Oh, ni live tu Ni live tu buat dua rakyat tu dia ada main dah. Assalamualaikum. Saya tengah berdrive. Saya tengah berdrive. Bila berdrive tu jadi tak toroh nak kena dengar enggak? Saya berdrive maksudnya saya drive ke destinasi. Orang panggil tempatnya tempat gym. Oh, gym ni. Gym. Oh, gym. Jidan, Ampang ke Jidan? Ampang je lah yang 24 jam pun. Apa tajuk malam ni? Tajuk malam ni adalah buat kata aku kesedihan dalam kegembiraan. Kesedihan kita menerima takdir Allah, tapi kita gembira dalam menerima percaturan Allah. Chill. Terima kasih Nurusna. Jadi tajuk kita malam ni adalah apa? Oh, Abang Fiza pun chill. Macam ni bang. Chill. Macam tu. Dapat topi ya, chill. Saya pun belajar dari bawah. Ustaz, saya turun dulu Ustaz sebab saya nak pergi jumpa Roblok ya. Alamak. Baik. Kita dah ada rotek. Kereta dah ada rotek. Boleh dah lagu. Abang kat dia, setiap benda hidup pasti akan mati. Chill. Saya turun dulu. Assalamualaikum semua. Bang Hafizah. Terima kasih Dan. Terima kasih. Alright, jadi tajuk kita malam ni adalah sedih dalam ujian tapi gembira dalam nikmat. Benar Ustaz, sebenarnya terus terang saya cakap saya tak nak menangis pun, tapi itulah bila dia datang sendiri Ustaz, tak perlu dibuat-buat Ustaz. Betul. Menangis Sama. ni Saya cerita satu benda. Betul sila Ustaz. sebelum abang tahu, menangis ni orang tak faham sunnah. Menangis ni adalah sunnah Nabi SAW. Siapa menangis dapat pahala sunnah. Bukan kata kita Sunnah, Ustaz, hidup. Sunnah sebab Nabi menangis setiap malam. Tanya aku, betul tak aku? Dalam hadis kata apa? Sebab tu Rasulullah SAW tidak tangan dia macam ni. Sebab ayat mata dia akan bertakun dalam tangan dia. Kenapa bertakun dalam tangan dia? Kerana memikirkan masalah umat. Jadi siapa menangis, itu sunnah. Yang tak boleh meratap, ya Allah daripada aku mati baik ke? Bukan itu meratap. Meraung tak boleh. Tapi menangis itu sunnah. Sedih itu sunnah. Pelik kalau kita kata saya mak saya mati, saya okey, saya tak boleh sedih. Nabi kematian Tok Wan dia sedih. Kematian Khadijah Nabi sedih. Tu yang kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Waktu Khadijah tengah sakit sakaratul maut, Nabi nak menangis tapi Nabi tahan sebab Nabi tak mau nampak kata Nabi sedih. Waktu tu Khadijah atas paha Rasulullah. Jadi Nabi SAW tak mau menangis. Nabi bangun, Nabi keluar daripada rumah. Waktu Nabi keluar, datang malaikat Jibril bawa sutera. Dalam sutera tu Nabi kata apa? Nabi SAW digembirakan, diceritakan oleh malaikat, wahai Rasulullah, tolong bagi tahu dekat Khadijah, dengan elok, tolong bagi tahu dekat Khadijah, Allah telah sampaikan salam pada Khadijah. Bayangkan, yang kirim salam ni bukan Datuk Siti Nurhaliza, yang kirim salam ni bukannya artis, yang kirim salam ni bukan kata ulama, yang kirim salam kepada Khadijah adalah siapa? Allah SWT. Nabi seronok dan pada Allah gembirakan Nabi. Nabi masuk dalam rumah, Nabi kata, wahai isteriku sayang Khadijah, Allah telah sampaikan salam kepada kamu. Allah telah sampaikan salam kepada kamu. Bila Khadijah yang waktu sakarat dah terbaring dah. Tapi bila dengar Allah kirim salam, ni Khadijah tolak lantai. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyana rabbana bis salam.
sampailah habis, sampai Khadijah berdiri. Nak kata apa? Betapa dia hormat salam daripada Allah. Khadijah jawablah keadaan berdiri. Sakaratul maut tahu, mati. Kita mati ni, nak mati dah. Berdiri sampai jawab habis. Fahyana rabbana bisalam wa adkhilnal jannata tadaras salam tabarakta rabbana wa ta'alaik ya zal jalali wal ikram. Dia jatuh dan dia telah wafat. Itulah sampai hari ini kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kerana apa? Khadijah mendapat salam daripada Allah. Sebab tu kena ingat, menangis itu sunnah, sedih itu sunnah. Kita kembali bersama Abang Fizal di Studio B. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu lagu dia dipanggil selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Dia sebut tentang Nabi dan juga Nabi Ibrahim AS. Ustaz, Ya Nabi salamu alaika, Ya Rasul salam. Okey. Abang Fizal, Tak bunyi. Tak. Ya. bini saya sejak main TikTok ni dia dah pandai bagi gift lah. Ya Nabi. Okey. Ya Nabi salamu alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ui, kena lah. Ni. Tapi mulut tutup. Ketuk drum tak ya. Ahli muzik. Dia punya peda tu sampai tengah. Duk peda ni. Ketuk tu. Macam ni. Ketuk tu tak apa dah. Tak pasal duk Kamera peda. dah. Bila hiburan minggu ini, hiburan minggu ini, bila kameraman tu nampak tak ni. Aduh. Tapi gendang tu kemas tau. Kemas elok tau. Ustaz, kenapa Ustaz ada gendang? Oh, tak tahu sebab lah. Ada orang komen gendang dekat phone dengan gendang original. Kadang-kadang ni saya punya pendapat aku Baik. Pendapat saya ni saya kaji dah lama, tapi sampai sekarang pendapat saya tu tak dapat dijelaskan lah. Baik. Kondifen tu penting. Kita menghiburkan aku. Tadi aku duk cerita pasal kehilangan apa semua tu tak apa. Saya pun merasai kan. Tadi duk lah kereta pun duk sembang dengan Mak Long, kita ni lagi ada mak ni. Maksud saya dah tak ada mak mentua saya, mak saya. Faham? Siapa lagi mak saya? Betul. Jadi bukan
kami saya ni kalau boleh hari ni tak nak nangis pun, tapi lah bila kita buat live kan, kadang-kadang Betul. orang jumpa takziah bila dia sebut takziah je tu terlintas bayangan. Uish. Memang betul. Menangis betul, itu saya cakap. menangis itu biasa. Ya, sebab tu Menangis masa itu mau biasa. Tak menangis itu luar biasa. betul. Sebab tu kita kalau kita berdoa pada Allah, kalau kita tak menangis, kita buat-buat menangis. Kalau buat-buat menangis pun tak menangis, kita kena menangis sebab kita gagal untuk menangis. Macam tu lah mak ustaz rasa bila doktor tu beritahu, kau jangan sedih. Masa dia kata mak dah meninggal tu, ustaz macam terkejut lah. Macam terkesima. Tiba-tiba dia kata, tak apa, kejap lagi Nabi SAW, ini kacang mas. Tak, Abang Hafizal setiap malam ada makanan kudapan. Tak, dia pun tanya, Rara tanya makan apa, menu apa. Tadi adik baru balik umrah semalam. Oh. Ni Abang Hafizal, paling rare. Tak apa kalau nak makan mai. Nak makan mai. Abang kata plastik. Tak bukan. Bukan nak bergaduh, nak tunjuk plastik ni. Yang buat keluar semua ni buat apa. Masalah dia masalah tunjuk kacang mas, kacang. Untuk orang berebut. Kita pun ada ni kacang Madinah ni kuning ni. Ni tunjuk pun bekas-bekas ni nampak ni. Tengok. Tengok. Tak tu Allah tak bagi dah, bau. Nak tunjuk pun tak boleh dah. Tak apa letak balik. Tak boleh. Orang tengok. Tengok. Nak simpan tu pun 3 minit tak kurang. Sebenarnya hati ini rindu kepadanya. Sebenarnya Hei. Baca komen Ustaz. Apa komen? Sedap so Ustaz. Hancur biskut tu. Kita buat dia. Ni bukan biskut, ni kacang hijau Madinah. Pak Ustaz. Kacang hijau Madinah. Ustaz. Baca siapa komen tu. Siapa komen tu? Wina. Bukan. Isteri aku. Rosak kuih raya sayang siap abang bini dah sound dalam mesej. Bini dah sound dalam mesej. Bang. Bang. Bang bagi sikit. Kemas balik. Memang. Maknanya yang basuh bukan kita. Handreta. Tunjuk siapa pun boleh lah. Siapa pun boleh. Kita tunjuk mana siapa. Kita tak, Bang Fizal. Kita dua dah kenal dah. Tinggal ustaz je lah. Berani. Berani keluar. Saya kata kalau masuk dalam live, saya keluar sekarang. Saya keluar. Kalau bini Ustaz masuk dalam live macam tadi, saya keluar punya. Nak pergi abang ni, jangan masuk lah. Nanti kita Ustaz, nak tunjuk yang penat gelak tu macam ni Ustaz. Aduh. Keras perut. Ustaz, dari tadi duduk nangis-nangis, dia meresap masuk balik ya. Ya. Betul. Menangis ayam tu yang bagi surga tu. Menangis seketika, gembira selamanya. InsyaAllah. Biar Sebab menangis selalu, jangan menangis di hari kemudian. Betul. Benar. Kata-kata yang kita kata apa, bila masuk Bang Fizal tadi tak ada dengar lagu habis tu.